Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hari Jumaat sama-sama kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada dalam pengajian asas usulul fiqh dalam bawah bab yang besar iaitu ahkam asy-syar'iyyah. Kita masih lagi membincangkan dalam perbincangan mengenai dengan perkara yang wajib. Okey. Tuan-tuan, bila sebut perkara yang wajib, kita dah bincang semalam kesimpulan kita buat satu kita buat suatu gambar rajah di hadapan, kita boleh lihat. Okey, perbezaan antara fardu dan wajib antara jumhur. Tuan-tuan lihat, perkara yang ini mengikut pendapat jumhur di kalangan ulama majoriti, termasuk Asy-Syafi'iyah, tariqah Syafi'iyah. Okey, ini adalah tariqah Al-Hanafiyah. Tuan-tuan lihat perbezaan di sini di mana? Tuan-tuan lihat yang pertamanya saya nak bagi tahu iaitu perkara yang fardu, okey, wajib. Perkara yang fardu wajib adalah sama mengikut jumhur, majoriti ulama. Di sini fardu satu perkara yang lain, manakala wajib perkara yang lain. Makna ini lebih tinggi, lebih tinggi, ini bawah sikit. Okey. Kemudian apa itu fardu wajib, apa itu fardu dan wajib? Tuan-tuan, adalah kita dah bagi tahu semalam, adalah satu talab, satu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, tuntutan daripada Allah, talab daripada Allah. Yang talab ni dipanggil talab jazim. Ini pun sama juga talab jazim. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, adakah perbezaan yang lain fardu dan juga wajib? Fardu dan wajib, kita lihat di sisi Al-Hanafiyah ada sedikit berbeza, iaitu fardu dan wajib, iaitu fardu jadi kufur siapa yang ingkarnya. Dia kufur dia ingkar kepada perkara fardu, dia tak percaya, jadi kufur. Perkara wajib tidak jadi kufur. Okey, la yakfur, tidak jadi kufur. Dan perkara tersebut boleh dikatakan sama dengan kufur, dan juga la yakfur, tidak kufur, sama. Cuma di sini sedikit perbezaan. Jumhur bila sebut tentang fardu dan wajib, siapa yang tak buat fardu maka hukumnya apa? Tidak membuat perkara fardu, maka hukumnya apa? Adalah batal. Ibadat tersebut batal, tidak sah. Okey, batal, la yasih. Tak kira fardu ataupun wajib. Tapi majoriti tapi Al-Hanafiyah dia membezakan perkara yang fardu, siapa yang tak buat maka adalah batal, tidak sah. Tak buat perkara yang wajib adalah yasih, sah, tetapi dipanggil cacat, sah tetapi naqis, cacat. Itu kesimpulan yang kita dapat simpulkan pada pengajian kita semalam. Cuma kita jangan keliru dalam jumhur, tariqah Asy-Syafi'iyah, iaitu perkara yang wajib dan juga fardu sama. Siapa yang buat tidak sah,
Siapa yang tak buat maka tak sah. Okey. Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh padam papan putih. Sekarang kita lihat kepada aqsamul wajib, perkara pembahagian perkara-perkara wajib dan juga perkara yang fardu di sisi aqsamul wajib, pembahagian perkara-perkara yang wajib. Dia terbahagi kepada beberapa aqsam lah, bahagian. Dia kalau sebut tentang wajib, sebut tentang wajib, dia i'tibarat mukhtalifah. Dia mengikut kepada pengiktibaran yang berbeza-beza. Kita nak iktibar dari sudut apa? Kita lihat yang pertama mengenai perkara yang wajib. Sama ada wajib ini dia adalah wajib aini ataupun kifai, fardu ain ataupun fardu kifayah. Perkara yang kedua kita nak bincangkan adalah mengenai dengan taqyidu waqtihi wa adamu taqyidihi, iaitu berkait dengan waktu ataupun tak berkait dengan waktu. Itu dipanggil mutlak dan juga muqayyad. Perkara yang ketiga, perkara yang wajib dipanggil wajib mengikut ta'yinil fi'al al-matlub, penentuan perbuatan yang dituntut. Ta'yin iaitu ta'yinkan, kita panggil menentukan perbuatan yang dituntut, yang disuruh, dan juga tidak menentukan perbuatan yang disuruh, dipanggil muayyan dan juga mukhayyar, boleh pilih dan juga menjadi fardu ain. Dan yang keempatnya adalah taqsimul wajib, iaitu pembahagian perkara wajib min jihah, dari sudut apa, tahdidul matlub, penentuan batasan perkara yang dituntut dan juga tidak ada batasan. Ini kita akan hurai satu persatu insya-Allah taala. Kita akan hurai yang pertama sekali tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah, iaitu perkara wajib bihasabi ta'ayyuni man yajibu alaih, perkara yang wajib mengikut kefarduan ataupun fardu ain, orang yang wajib ke atasnya. Kita lihat, adakah wajib kepada setiap orang ataupun kepada jemaah? Bila sebut tentang perkara yang wajib bihasabi ta'ayyuni man yajibu alaih. Okey, dalam pembahagian ini kita bahagikan kepada, kita panggil al-wajib bihasabi ta'ayyun. Kita bahagikan kepada dua, satu wajib aini, satu wajib kifai. Okey, wajib aini iaitu talabus syari' min kulli wahid minal mukallaf bi'ainihi, iaitu satu tuntutan daripada Allah kepada setiap orang daripada mukallaf. Itu dipanggil apa? Dipanggil wajibul aini, wajib setiap orang. Tidak gugur dengan sebahagian orang melakukannya, bahkan tak dapat tidak, bagi setiap orang mesti imtithal mustaqil, mesti buat perkara yang dituntut, disuruh tersebut, setiap orang kena buat. Itu wajib aini. Wajib kifai, kita boleh terus tulis gambar rajah supaya lebih mudah, lebih senang. Okey, kita lihat bila sebut tentang wajib aini, al-wajibu al-aini. Okey, ini dipanggil apa? Al-wajibu al-kifai. Ini apa ni? Ini perkara yang wajib. Besar dia adalah al-wajib. Okey, bihasabi ta'ayyuni, okey, ta'ayyuni man yajibu alaih. Ini tajuk besar dia. Perkara yang wajib, jelas ada silau tak jelas? Perkara yang wajib mengikut kepada penentuan, ta'ayyun, nak tentukan orang yang wajib ke atas perbuatan ni siapa dia. Dia ada dua dalam pembahagian ni, tuan-tuan perlu tahu. Satu dipanggil wajibul aini, satu dipanggil wajibul kifai. Wajibul aini adalah talab, okey, at-talab min asy-syari', talabus syari', talab daripada syari'.
tuntutan daripada Allah, ini pun sama tuntutan daripada Allah, sama. Okey. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian cuma perbezaannya di mana kita nak bagi tahu. Talabul syari' ini, talabul aini ini adalah kullu wahidin. Allah Taala nak akan setiap. Okey? Setiap di kalangan manusia. Tapi talabul syari' di sini Allah Taala nak al-kifai adalah jamaah, satu golongan, satu grup. Itu perbezaan dia. Okey, nampak Ini Allah Ta'ala nak suruh setiap manusia itu. Di sini talabul syari' satu jamaah, satu grup. Di kalangan manusia. Mana satu grup yang mukallaf ni, setiap mukallaf itu satu grup daripada mukallaf. Yang baligh dan berakal itu mukallaf. Okey. Perkara yang kedua tuan-tuan perlu tahu, ini kalau sebahagian buat, al-ba'd fa'ala saqata. Sebahagian buat gugur. Gugur apa? Bukan gugur. Tidak gugur, la yasqut. Tidak gugur kefarduan. Tapi yang ni kalau sebahagian manusia buat, okey, maka saqata, gugur. Gugur, saqata. Contoh mandi jenazah. Mandi jenazah adalah kalau seseorang tu mati dalam sebuah kampung, sebuah bandar, seorang je yang buat, maka gugurlah tuntutan kepada semua. Yang ini contohnya seperti semayang 5 waktu. Tak boleh satu grup semayang, yang lain tak boleh semayang pun tak apa, tak boleh. Semayang Jumaat, setiap orang mesti semayang, wajib. Okey Okey. Kemudian kita lihat kalaulah sebahagian buat, sebahagian tak buat, sebahagian yang buat, yang pahala tu adalah dapat kepada siapa? Pahala as-sawab, sawab dapat kepada orang yang buat sebahagian ni. Yang lain yang tak buat tak dapat pahala, cumanya gugur dosa. Dosa tu gugur. Sini tidak, setiap orang kena buat. Boleh Kemudian dipanggil fardu kifayah. Ini al-wajib kifai dipanggil juga fardu kifayah. Fardu kifayah, wajib kifai bermakna wahid, dengan makna yang satu. Ataupun wajib kifayah, ada juga wajib kifayah, ataupun al-wajib alal kifayah, semua makna sama. Okey. Contohnya macam mandikan jenazah, semayangkan jenazah. Semayang jenazah seorang pun tak apa, lain tak payah buat pun tak apa. Itu panggil fardu kifayah. Mengebumikan jenazah, itu semua fardu kifayah. Okey. Cuma kalau daripada fardu kifayah, orang yang mandikan jenazah, orang yang kebumikan jenazah, kalau tak ada orang, dia asalnya fardu kifayah. Kalau satu kampung semua tak ada orang buat, maka dia akan jadi fardu ain. Dia akan berpindah kepada fardu ain. Okey Samalah juga seperti mana sebuah kampung, bandar, okey, perlu kepada hakim ataupun qadi. Maka di sana ada seorang je lelaki. Sebenarnya untuk menjadi qadi ni fardu kifayah. Seorang dah ada, dah cukup lah, lain tak perlu. Cuma bila tak ada orang, seorang lelaki saja yang ada, lain mungkin semua perempuan,
Jadi tak layak untuk menjadi qadhi ataupun hakim. Maka pada ketika itu dia bukan lagi wajib kifai tetapi menjadi wajib aini. Sama juga tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pengajian tak kiralah bahagian engineer, architecture, bahagian perubatan, medik dan sebagainya, dia adalah satu tuntutan untuk umat. Umat berhajat. Jadi itu juga dipandang fardu kifai. Kalau semua belajar agama, semua belajar ilmu mantik, semua belajar ilmu nahwu, saraf, dan juga semua belajar fiqh, tauhid, semua tafsir, mendalami semua bidang-bidang agama, jangan seorang pun belajar bidang-bidang dunia. Jadi akan jadi benda tersebut sebenarnya fardu kifayah. Kalau tidak, tak ada seorang pun yang pandai bahagian engineer. Jadi dia akan jatuh kepada fardu ain. Sebab apa ya? Sebab sampai bila kalau tak ada yang bahagian engineer, macam mana kita nak buat pembangunan yang tinggi? Takkan nak hidup macam zaman 60-an, tidak ada bangunan yang tinggi. Sedangkan manusia perlu kepada rumah. Kalau tak buat rumah yang bertingkat-tingkat, kondominium dan sebagainya, bagaimana nak hidup dengan semua kawasan rumah di bawah? Itu semua adalah kita panggil ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Okey. Tak kiralah ilmu agama ataupun ilmu yang tidak agama, dunia, ilmu agama ataupun dunia, dia adalah fardu kifayah. Seseorang tu mesti betul-betul mahir hadis. Dia tahu hadis ini jarah wa ta'dil, dia tahu hadis dari sudut semua aspek dia tahu. Begitu juga dengan fiqh. Masalah fiqh semua dia tahu. Itu adalah fardu al-wajib al-kifai. Seorang yang dah ada itulah cukup. Seperti mana ilmu-ilmu dunia. Sebab manusia berhajat, umat ini berhajat kepada perkara tersebut. Okey. Kalau tak ada pun orang belajar medik, sakit nak hantar ke mana? Semua jampi, baca Al-Fatihah aja semua. Jadi itu semua adalah fardu kifayah kerana umat berhajat kepadanya. Maka hukumnya adalah mesti. Kalau tak ada seorang pun yang belajar, dia akan jatuh kepada fardu ain. Kalau tak ada seorang pun yang belajar, mana semua berdosa. Okey. Jadi tuan-tuan perlu tahu di sini, maksud wajib kifai dan wajib ain ini bukan untuk belajar ilmu agama sahaja, termasuk ilmu-ilmu dunia. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita berpindah kepada perbezaan. Perbezaan. Kita tambah di sini perbezaan antara wajib aini dan juga wajib kifai. Apa itu al-farq? Perbezaan. Apa dia al-farqu? Perbezaan. Apa antara wajib aini dan juga wajib kifai? Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh lihat dalam kitab Mausu'ah Al-Kuwaitiyah, ada membahaskan perkara perbezaan antara wajib aini dan juga wajib kifai. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Tuan-tuan lihat di sana. Wajib aini ni dituntut setiap mukallaf. Okey? Seperti mana kita sebut tadi, bila sebut tentang wajibul aini, dia adalah kullu, setiap orang, setiap kullul mukallaf. Okey. Di sini adalah majmu'ah minal mukallaf. Itu perbezaan dia. Okey. Perkara yang kedua yang tuan-tuan perlu tahu perbezaan adalah yatakarrarul wajibul aini yatakarrar kas-salah. Perkara wajib aini dia adalah takarrar, berulang-ulang. Takarrar, berulang-ulang. Adapun wajib kifai, dia tak berulang-ulang, la yatakarrar, tak berulang-ulang. Contoh seperti semayang, wajib aini semayang kena semayang selalu. Tak boleh hari ni dah semayang jemaah dah, tak perlu semayang lagi lah lepas ni. Okey. Jadi wajib kifai tak perlu berulang-ulang. Wajib kifai ni seperti mana contoh menyelamatkan seseorang yang lemas dalam sungai ataupun laut. Bila mana seseorang
lemas dalam laut, dalam sungai, kita orang yang pandai berenang, mahir dalam bidang berenang. Jadi kita terus terjun ke sungai, terus selamatkan orang yang lemas. Itu menjadi fardu kifayah. Fardu kifayah. Adakah dia berulang-ulang? Tak berulang-ulang, sekali itu je lah kalau lemas. Takkan lepas 2 jam lemas lagi, lepas 3 jam lemas lagi, tak ada. Dia sekali itu je. Okey. Kemudian perkara yang ketiga, daripada wajib aini ini adalah untuk imtihan al-mukallaf. Apa tu imtihan al-mukallaf? Nak menguji orang yang dah baligh berakal, dia betul-betul buat ke tak buat semayang ni, dia betul-betul buat ke tak buat benda yang Allah suruh ni. Tetapi untuk wajib kifai, dia bukan untuk imtihan tau. Dia tak melihat dunan nazar ilal fa'il, dia tidak melihat kepada orang yang melakukan, tetapi dia nak bagi tahu adalah husulul fi'il. Husulul fi'il. Apa itu husulul fi'il? Yang penting ada orang buat. Itu fardu kifayah. Contoh semayang jemaah ni fardu kifayah. Tak kira lah siapa semayang pun, menteri ke, siap masjid ke, ataupun pengerusi masjid ke, yang pentingnya adalah husulul fi'il. Ada orang semayang, maka gugurlah dosa daripada semua orang. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah atas dasar maslahah. Wajib aini ni untuk maslahah al-fardi. Tuan-tuan nampak maslahah fardi. Untuk apa? Sebab apa kita semayang? Manfaat untuk diri kita. Sebab wajib kifai ni maslahat dia adalah maslahat ijtima'i, maslahat al-mujtama', masyarakat. Orang mati, mayat mati, semua tak nak tanam, semua tak nak mandi, biarkan macam tu. Apa akan jadi? Rosak. Masyarakat akan rosak. Bau busuk mayat, kemudian tak hargai mayat, tidak menghormati mayat. Okey, jadi itu dipanggil maslahat mujtama' dan juga maslahat fardi. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tulisan telah silau tidak Okey. Boleh padam Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, imsahu. Al-qismu tsani, bahagian yang kedua kita akan belajar pada hari ini, iaitu al-wajib, perkara yang wajib. Tapi bukan bihasabi ta'ayyun man alaihi man yajibu alaih, tetapi kita bincang yang kedua adalah al-wajib bihasabi taqyidi waqtihi wa adami taqyid, iaitu perkara yang wajib mengikut penentuan masa ataupun tidak mengikut penentuan masa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus pergi ke papan putih kita terus lihat. Lebih ringkas kita terus lihat supaya tuan-tuan puan-puan lebih faham. Okey. Ini al-wajib, perkara yang wajib. Okey. Tetapi bihasabi apa? Taqyidil waqt ataupun tak. Okey. Ataupun aula, ataupun tidak mengkaitkan waktu. Berkait dengan waktu ataupun tidak. Tuan-tuan, ini dipanggil apa? Satu dipanggil al-wajib. Nampak al-wajib al-mutlaq. Satu lagi apa? Al-wajib al-muqayyad, yang dikaitkan dengan waktu. Dua-dua sama untuk pengetahuan tuan-tuan, dua-dua ni sama. Apa dia? Talabul syari'. Okey, macam biasa bila sebut tentang perkara wajib, talabul syari' terhadap suatu perkara yang mana dia adalah talaban jaziman. Talab yang apa? Jazim. Yang tu yang mesti wajib, mesti kena buat.
Talab jazim. Kalau ghairu jazim kita panggil yang sunat. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, bila sebut tentang al-wajib mutlak, dia tidak berkait dengan sebarang waktu untuk kita tunaikannya. Contohnya seperti apa? Seperti mana? Apa contoh dia? Kafaratul yamin. Okey, jelas? Apa itu kafaratul yamin? Kafarah sumpah. Kafarah sumpah. Lagi nak tunaikan nazar. Nazar yang mutlak. Dia tak sebut, dia sebut aku bernazar sekian-sekian tapi tak tentu waktu dia. Jadi mutlak. Kafaratul yamin dan juga nazar. Kafaratul nazar, okey, ataupun nazar, dua-dua sama. Kafaratul nazar, seseorang yang nazar satu benda yang dia tak mampu buat. Seseorang yang bernazar suatu perkara yang dia tak mampu buat, kafaratul nazar. Ataupun dia nazar secara mutlak. Apa maksud nazar secara mutlak? Dia tak tentukan bilakah waktu dan juga tarikhnya dan juga harinya. Okey, jadi bila-bila dia boleh buat. Jadi di sini dia boleh buat pilihan. Kalau dia nak segera, dia boleh segerakan insya'a ajjala wa insya'a ajjala. Okey? Insya'a ajjala. Ajjala dia boleh segerakan, wa insya'a ajjala dia boleh tangguhkan. Dia nak buat segera pun boleh, dia tak buat segera boleh. Bila-bila boleh bayar kafarah yamin. Apa dia? Puasa 3 hari ke? Iaitu bagi fakir miskin makan ke? Okey. Jadi syariat Allah Ta'ala tidak tetapkan waktu bila masa perlu kamu bayar. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sebut tentang wajib, tuan-tuan nampak wajib al-muqayyad. Wajib muqayyad adalah suatu perkara, suatu tuntutan, perintah yang ada waktu yang muhaddad, waktu yang dibataskan, yang ditentukan. Contoh dalam Quran menyebut dalam surah An-Nisa ayat 103, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu wajib kepada orang beriman, kitaban mawquta, ada waktu yang ada apa? Satu kewajipan yang ditentukan waktunya, mawquta. Okey. Setiap sembahyang kita, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, semuanya ada waktu dia. Waktu duha pun ada waktu dia. Bahkan waktu sembahyang sunat pun ada waktu dia. Sembahyang fardu pun ada waktunya. Okey. Cuma Nabi SAW yang menentukan waktu-waktu sembahyang fardu 5 waktu ni. Nabi sembahyang bersama Jibril. Jibril ajar Nabi. Kali yang pertama, hadis yang panjang kali pertama Jibril datang jadi imam kepada Nabi, ini waktu awal solat. Kali kedua Nabi Jibril jadi imam kepada Nabi, ini waktu yang akhir solat. Jadi itu waktu akhir dan juga waktu awal dan waktu akhir. Berdasarkan hadis yang sahih, tapi panjang hadis, tuan-tuan baca sendiri. Okey. Apakah faedah, keistimewaan yang kita dapat belajar wajib mutlak dan juga wajib muqayyad? Ini tuan-tuan, ini dalam pengajian usulul fiqh kita ini, dalam pengajian mengenai dengan wajib. Wajib ni bukan wajib buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Itu secara umum. Tetapi dia banyak pecahan di bawah wajib, ta'ayyun man yajibu alaih, wajib bihasabi taqyidil waqt, ataupun tidak taqyidil waqt. Jadi semua tu banyak. Cuma apa keistimewaan dalam bab yang kita bincangkan wajib mutlak dan juga wajib muqayyad? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sebut tentang selagi mana wajib muqayyad ini berwaktu, dituntut untuk melakukan pada waktunya, maka wajib kepada setiap mukallaf melakukannya pada waktunya, dan dia akan wa yatarattab alaihi butlanul fi'l law kana sabiqan 'ala al-waqt wa ya'sam mukallaf bi ta'khirihi an waqtihi bi ghairi uzrin. Wajib muqayyad ini, tuan-tuan,
untuk pengetahuan. Dia ada waktu dia. Ini waktu mula, ini waktu akhir. Tuan-tuan buatlah mana-mana pun. Buat di sini pun boleh, buat di sini pun boleh, buat di sini pun boleh. Tapi jangan buat awal. Kalau buat sebelum waktu dia, maka hukumnya tidak sah. Okey. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan buat selepas waktunya adalah sah, tetapi dianggap berdosa kerana telah melepasi garisan merah waktu akhir. Dia ada waktu mula, waktu akhir. Okey. Kalau buat sebelum tak sah. Buat selepas dah habis waktu sah, tetapi berdosa sekiranya buat tadi tanpa keuzuran. Tanpa uzur. Contoh macam mana? Dia sedar tak semayang zuhur lagi, tapi dah masuk asar dah, tak dekat nak masuk asar, tak apalah, qada aja. Semayang sah, cuma berdosa sebab dia meninggalkan tanpa uzur. Kalau tertidur waktu zuhur sampai maghrib tak semayang asar, itu tak apa. Okey. Cuma bila sebut tentang wajib, bila wajib mutlak, bila-bila pun tak apa, nak segerakan boleh, nak lewatkan pun boleh, alat tarakhi, boleh kita lambatkan. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita nak lihat, bila dah sebut tentang wajib mutlak, wajib muqayyad, kita cuba perincikan lagi mengenai dengan anwa'ul wajib al-muqayyad. Okey, sekarang kita nak pecahkan ni untuk pengetahuan tuan-tuan. Wajib muqayyad dia ada beberapa pecahan yang tuan-tuan perlu tahu. Wajib muqayyad. Apa dia pecahan yang tuan-tuan perlu tahu untuk wajib muqayyad? Dia dikaitkan dengan waktu ni kepada 3 jenis. Satu wajib muwassa', wajib mudayyaq, dan juga wajib zusyabahin, syabahin. Okey, saya cuba tulis di sini. Okey, tuan-tuan, untuk pecahan ini kita bahagikan kepada 3. Yang pertama dipanggil apa? Al-waqtu. Kita panggil al-wajib, wajib al-muwassa'. Okey. Yang kedua wajib apa? Al-wajib al-mudayyaq, sempit, waktu sempit. Yang ketiga kita kata wajib apa? Al-wajib, okey, zu asy-syabahin, mempunyai 2 persamaan. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nampak gambaran jelas? Okey, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan sekarang ini. Al-wajib muwassa'. Apa itu wajib muwassa'? Waktu untuk menunaikan perkara yang dituntut itu ada batasan mula dan akhir. Cuma waktu tu luas. Tuan-tuan boleh buat pada mana-mana waktu daripada awal sehingga ke akhir. Itu kita panggil apa? Al-wajib al-muwassa'. Contohnya semayang zuhur. Semayang zuhur. Tuan-tuan bila sebut semayang zuhur, macam mana ya semayang zuhur? Matahari terbit di sebelah apa? Barat timur. Terbit matahari sebelah timur. Nampak? Sini matahari. Lepasi saja garisan ini, melepasi garisan ini, maka masuknya waktu zuhur. Telah gelincir matahari ke sebelah barat, masuknya waktu zuhur. Bermula daripada sini adalah waktu zuhur. Sampai bila? Sampailah matahari ni, kalau ada bayangan pensel ni bayang dia sama panjang. Sama panjang pensel. Kalau ada tiang sama panjang tiang tu, maka masuklah waktu asar. Itulah garisan mula, ada garisan akhir. Mana-mana waktu kita boleh buat semayang, cuma tidak dinafikan buat semayang di awal waktu adalah yang paling afdal. Itu kita belajar dalam usulul fiqh. Kalau tuan-tuan tak belajar usulul fiqh, apa yang berlaku?
sembahyang di awal waktu wajib. Kalau tak berdosa. Dituangkan air yang bernanah, air yang panas sampai menanah telinga. Yang kita biasa dengar, selalu orang bagi ancaman lah. Tapi sebenarnya waktu muwassa'. Okey. Kemudian yang tuan-tuan perlu tahu, walaupun waktu dia luas, ada waktu mula, ada waktu akhir, cuma pahala tu berbeza-beza lah. Kalau lagi awal lagi banyak pahala, lagi afdal, lagi baik. Okey, nampak gambar jelas okey. Tapi tuan-tuan perlu tahu satu perkara yang sangat penting dalam pengajian usulul fiqh kita pada pagi yang mulia ini. Okey, dalam wajib muwassa' ini kita boleh pecahkan kepada satu lagi isu yang sangat penting dalam wajib muwassa', walaupun dia luas. Ada garisan mulanya, waktu mula, dan ada garisan akhirnya, waktu akhirnya. Tapi tuan-tuan perlu tahu ada satu situasi sekiranya secara ghalib zon, sangkaan kuat dia, bila dia tak buat sembahyang zuhur ini contohnya, okey, dan dia tak mampu lagi untuk buat sembahyang zuhur. Sebab apa? Mungkin datang haid. Dia tahu haid dia kemungkinan dia dah rasa dah sakit dah perut ni, dah rasa sakit dah, macam segugut. Dia akan tahu nak datang dah ni haid dia, maka cepat-cepatlah sembahyang zuhur sebelum keluarnya darah haid. Kalau dia tahu seperti itu, maka hukumnya wajib. Walaupun wajib muwassa', dia akan bertukar menjadi wajib mudayyiq. Okey. Sekejap Ataupun walaupun wajib muwassa' dan dia tahu, seseorang tu dia tahu pukul hari ini walaupun zuhurnya pukul 1 tengah hari dan asarnya 4.30, dan dia tahu dia akan dihukum gantung pada pukul 3 petang, hukuman gantung. Jadi dia ada waktu di sini pukul 2 sampai pukul 3, ada 2 jam di sini. Ada 2 jam. Walaupun asalnya waktu mula dan juga waktu akhir ni luas, tetapi bila mana dia akan ke tali gantung pada pukul 3 petang, maka sudah pasti waktu tu jadi mudayyiq, sempit dah. Mana sebelum pukul 3 mesti dia kena buat solat. Kalau tidak, hukumnya wajib. Kalau tidak, berdosa dia, sebab dia dah tahu. Boleh tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa hukumnya wajib? Sebab dia tahu selepas daripada waktu ini tak mungkin dia boleh buat, sebab dia mati. Ataupun selepas pukul 3 ni dia akan, ataupun dia nak datang haid tapi tak tahu bila, kemungkinan sikit lagi. Jadi bila mana selepas haid tak boleh nak buat solat lah. Begitu juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan jaga pada pukul berapa? 6 pagi untuk sembahyang subuh. Tiba-tiba tuan-tuan tidur balik, tuan-tuan tahu tak akan bangun dah sampai ke pukul 7.30, habis waktu subuh. Maka tuan-tuan dianggap sebagai berdosa kerana ghalib adhan, iaitu sangkaan kuat tuan-tuan, dah hampir ke tahap yakin yang nak bagi tahu kalau tidur balik selepas azan subuh memang tak akan bangun dah. Tuan-tuan tidur juga maka berdosa. Okey. Itu dipanggil apa? Wasi' al-wajib al-muwassa'. Kalaulah dia mati sebelum dia mati pukul 3, tapi dia tak buat lagi sembahyang dari pukul 1 sampai pukul 3, dia dah tahulah tali gantung pukul 3, maka dia dianggap sebagai orang asi. Kalau dia mati ke tali gantung pukul 3 ni, dia anggap sebagai seorang asi, iaitu seorang pendosa. Kalau dia tak tahu waktu zuhur pukul 3, habisnya pukul 4.30 petang, asar,
Dia tak tahu pun mati dia pukul 3. Tak dia beritahu. Tengok-tengok pukul 3 pitam, serangan jantung mati. Dia tak sembahyang zuhur lagi pukul 3. Maka tidak mengapa, kerana itu ghalib zon, dia tak tahu. Dia tak tahu dia akan kena serangan jantung. Dia ingatkan boleh sembahyang lagi 3.30 pukul 4. Okey? Datang secara tiba-tiba, maka tidak dianggap ia sebagai orang yang berdosa. Okey, jelas itu mengenai dengan al-wajib al-muwassa'. Kita nak bincang sekarang ini wajib al-mudayyaq. Tapi tuan-tuan faham dulu wajib al-muwassa'. Ada pertanyaan? Waktu solat Jumaat samalah. Orang perempuan tak boleh, dia kalau kat di Malaysia kita susah nak cari tempat sembahyang Jumaat. Ada certain masjid yang dibenarkan perempuan sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat ni bila azan saja zuhur, azan Jumaat dah boleh sembahyang Jumaat bagi orang lelaki. Tapi tak boleh sembahyang Jumaat tu kena dengan khutbah tu. Orang perempuan boleh sembahyang zuhur terus. Orang perempuan tak ada masalah. Musim PKP, kita nak pergi sembahyang Jumaat tak boleh. Kena orang datang pukul 12 pun tak tentu dapat. 11.30 pun mungkin dapat yang akhir-akhir je. Jadi tak boleh nak sembahyang Jumaat. Kita habis kelas pun pukul 11.30, 11.15. Siap-siap masjid dah tutup lah. Okey. Jadi kita sembahyang zuhur. Azan saja zuhur boleh sembahyang zuhur. Tak sembahyang tak perlu tunggu orang habis sembahyang Jumaat. Cuma kita kena tengoklah sebahagian negara dia azan pertama Jumaat sebelum waktu zuhur tu tak boleh sembahyang lah, tak masuk waktu zuhur lagi. Kalau di Malaysia azan pertama tu dah masuk waktu zuhur. Okey tuan-tuan, kita nak bincangkan yang kedua mengenai wajib al-mudayyaq. Jadi waktu untuk tunaikan wajib ni dia terbatas, sempit waktu dia. Okey. Contohnya puasa bulan Ramadan. Waktu mudayyaq. Contohnya apa? Tuan-tuan, saumu Ramadan. Macam mana saumu Ramadan tu? Nanti kita bagi contoh. Kemudian contoh yang kedua, nanti kita huraikan. Okey. Kita huraikan yang pertama tu. Tuan-tuan, bila puasa bulan Ramadan, tuan-tuan tak boleh nak niat puasa lain. Sahaja aku puasa sebab bulan Ramadan, puasa dia bila? Daripada terbitnya fajar, azan subuh sampai azan maghrib. Waktu dia. Okey, ini waktu puasa. Tuan-tuan, dalam waktu puasa ni tuan-tuan niat puasa lain. Sahaja aku puasa, niat puasa lain. Tak boleh. Sebab inilah waktu puasa bulan Ramadan, tak boleh niat puasa lain. Waktu dia disempit. Tak boleh tak ada peluang untuk niat puasa lain. Boleh Kerana itu khusus untuk puasa bulan Ramadan. Kalaulah dia niat juga puasa selain bulan Ramadan, dia niat puasa sunat Isnin, niat puasa sunat hari Isnin pada bulan Ramadan, apa akan jadi? Apa akan jadi? Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, dia niat puasa bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan, tapi niat hari Isnin, puasa sunat hari Isnin, apa akan jadi? Lara niat dia. Tak ada kesan apa-apa, lara niat dia. Sebab memang waktu tu adalah waktu untuk puasa bulan Ramadan, untuk puasa bulan Ramadan sahaja. Tak ada peluang untuk waktu niat yang lain, kerana waktu yang mudayyaq, sempit. Dan lazimlah, wajiblah melakukannya secara faur ketika inda dukhuli waqtihi. Sama juga contoh. Tuan-tuan, antara zuhur dan asar waktu dia panjang. Cuma sekarang ni situasi tuan-tuan dah berada di sini dah. Apa kita panggil, nyawa di hujung tanduk. Dah akhir dah, dekat nak masuk asar dah. Lagi 3 minit, 2-3 minit lagi nak masuk asar. Tuan-tuan tak sembahyang zuhur lagi. Ambil wuduk yang ringkas semua, terus sembahyang zuhur, tak ada lagi peluang untuk sembahyang sunat dan sebagainya. Sebab apa? Waktu zuhur nak habis.
itu dipanggil wajib mudayyak. Utamakan sembahyang fardu, semua sembahyang diketepikan. Sebab waktu dah sempit sangat. Jelas Okey. Dan kita nak bincang lagi yang ketiga, iaitu wajib, tetapi adalah wajib dipanggil wajib apa? Zusyabahain. Ni tuan-tuan. Nampak jelas Zusyabahain. Di hujung tu Okey. Apa dia? Iaitu persamaan perkara wajib ni, dia ada sama dengan muwassa' dari satu sudut, sama dengan mudayyak dari satu sudut. Itu dipanggil zusyabahain. Apa zusyabahain? Dia dari satu faktor, dari satu aspek sama dengan wajib muwassa'. Sama dengan wajib muwassa'. Dari satu aspek lagi dia sama dengan wajib mudayyak. Nampak Jelas? Wajib muwassa' dan juga wajib mudayyak. Okey. Contohnya macam mana? Contohnya macam haji. Macam masalah haji. Okey. Fokus ni Tengok. Masalah haji. Tuan-tuan nampak? Haji ni wajib seumur hidup sekali je. Wajib jadi bukan wajib alal faur, bukan segera buat. Itu di sisi majoriti di kalangan ulama lah. Bahkan dia ala taraqi. Taraqi ni makna slow-slow. Makna duit dah cukup dah nak pergi haji. Tak apa, 3 tahun lagi boleh pergi, 4 tahun lagi boleh pergi. Nak bagi tahu waktu dia luas. Yang penting waktu dia bila? Waktu menunaikan haji ni bila? Waktu menunaikan haji daripada kita cukup duit sampailah sebelum mati. Sebelum kita mati. Paling kurang sekali kita kena buat. Okey, itu waktu taraqi. Jadi dia termasuk dalam apa? Termasuk dalam wajib muwassa'. Waktu dia luas. Dari satu sudut yang lain dia mudayyak. Apa itu mudayyak? Sempit. Satu sudut lagi. Apa macam mana sempit? Iaitu waktu untuk menunaikan haji. Okey. Tadi nak bagi tahu wajib tadi dari segi perbuatannya satu hari je, dari segi apa nak menunaikan haji tu seumur hidup sekali. Sekali tu bila boleh buat? Waktu dia alat taraqi, daripada awal kita ada duit cukup sampailah sebelum mati. Alat taraqi yang dipanggil wajib muwassa'. Tapi satu lagi dipanggil wajib mudayyak. Apa itu wajib mudayyak? Untuk haji, untuk menunaikan haji ni dia waktu dia terbatas. Waqtin ma'lumin, waktu yang tertentu. Tak sah kita buat haji bulan lain, bulan Ramadan buat haji, tak sah. Umrah boleh lah, haji tak boleh. Sebab haji ni bulan dia, start kita niat haji, start kita dah boleh pakai ihram haji bila? Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, sampailah 10 yang pertama Zulhijjah tu. Itulah waktu untuk kita tunaikan haji. Kalau tuan-tuan niat sebelum bulan Syawal tak sah. Okey, niat selepas 10 Zulhijjah tak sah dah. Okey, waktu dalam 2 bulan lebih tu waktu dia. Okey, ini waktu dipanggil tidak jadi luas waktu dia. Okey Jadi untuk menunaikan haji ini dipanggil waktu dia agak terbatas, dan itulah dipanggil mudayyak. Okey tuan-tuan, yang terakhir pada hari ini insya-Allah kita lihat tafriq al-wajib muqayyad dan juga al-muwassa' al-mudayyak dan juga zusyabahain. Perbezaan antara yang terakhir yang tuan-tuan pastikan, apa tujuan kita belajar wajib muwassa', wajib mudayyak, zusyabahain ni? Apa kena mengena dalam usul fiqh? Apa keistimewaan dia? Kita nak bagi tahu perbezaan kesan asarul tafriq. Iaitu kesan perbezaan wajib muqayyad ni kepada muwassa', mudayyak dan juga zusyabahain. Okey, sekarang kita panggil asarul tafriq. Kita nak sebagai penutup tirai 3 ni nak bagi tahu apa faedah tuan-tuan belajar pada hari ini daripada wajib muqayyad ini adanya dipecahkan. Wajib mutlak tak ada pecahan.
Wajib muqayyad dipecah kepada wajib muwassa', wajib mudayyak dan juga wajib zusyabahin. Ini kita nak bagi tahu. Yang pertamanya wajib muwassa'. Mana wajib muwassa'nya ni? Iaitu ittafaqal fuqaha ala wujubi ta'yinin niyyah fil wajib muwassa'. Ittafaqal fuqaha. Ulama sepakat. Ulama fiqh sepakat. Apa dia? Wujubu ala wujubi ala wujubi ta'yinin niyyah. Apa tu? Iaitu wajib tentukan niat. Tentukan niat. Wajib tentukan niat. Okey. Tentukan niat macam mana? Untuk wajib muwassa' ni tuan, sebulat suara di kalangan ulama fiqh. Wajib ta'yinkan niat. Contohnya tuan-tuan sembahyang 2 rakaat pada waktu subuh. Kita tak tahu 2 rakaat tu 2 rakaat subuh ke 2 rakaat fardu subuh atau 2 rakaat qabliyah subuh atau 2 rakaat mutlak sunat wudu. Kita tak tahu. Jadi walam yanwil faridah lam yaqa anhu fardu subuh bal salatu naflan. Kalau dia niat saja aku sembahyang subuh 2 rakaat, tak niat fardu subuh, maka jadi sunat. Jadi apa? Sembahyang sunat. Sebab apa? Jadi mutlaqun niyyah. Jadi untuk wajib muwassa', kita belajar usulul fiqh. Sebab apakah wajib sembahyang fardu kena niat fardu? Kerana dia termasuk dalam wajib muwassa'. Ini yang perlu kita tahu. Okey. Sebab ittifaq sebulat suara di kalangan ulama wajib tak tentukan niat untuk wajib muwassa'. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk wajib mudayyak yang tuan-tuan kita belajar nombor 2 ni, wajib mudayyak. Zahabal jumhur, majoriti di kalangan ulama menyatakan wujubu ta'yinin niyyah. Wujub. Apa dia? Nampak Wujub ta'yinin niyyah. Okey, wujubu ta'yinin niyyah. Jelas? Ini bukan ittifaq. Ini ittifaq di sini adalah jumhur, pendapat majoriti di kalangan ulama. Untuk wajib mudayyak, wajib juga tentukan niat. Wajib apa? Tentukan niat. Kalau dia berpuasa bulan Ramadan dengan niat fardu yang lain, saja aku puasa bulan Ramadan dan juga saja aku puasa qada. Saja aku puasa bulan Ramadan dan saja aku puasa qada. Jadi jadilah puasanya apa? Batil. Tak berlaku untuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun tak sah. Sahaja aku puasa bulan Ramadan dan aku puasa qada Ramadan. Qada Ramadan yang lepas. Dua-dua batal, tak sah. La yaqa' an Ramadan. Tak, puasa yang diqada pun batal, puasa Ramadan pun batal. Okey. Itu pendapat ulama lah, tidak dibenarkan. Dia kata apa? Wa falau shama Ramadan bi niyyati fardin akhar waqa'a shaumuhu batilan wala yaqa'u an Ramadan. Puasa dia batal, tak berlaku pun untuk puasa Ramadan pun tak sah. Okey, tuan-tuan, yang terakhir untuk pagi yang mulia ni, al-wajib zusyabahin. Satu aspek wajib muwassa', satu aspek adalah wajib apa? Wajib mudayyak. Di sini ulama fiqh ittifaq, sepakat haji ni untuk diri dia anin nafsi yatimmu bi mutlaqin niyyah. Untuk diri dia akan sempurna dengan semata-mata niat. Kalau dia niat saja aku berihram menunaikan haji, maka automatik dia akan jadi fardu untuk diri dia. Nampak Wajib zusyabahin. Bila mana ittifaq, sebulat suara di kalangan ulama, bila mana dia niat saja aku menunaikan haji, berihram menunaikan haji, maka automatik haji itu bukan untuk orang lain, untuk diri dia. Dia tak boleh buat untuk orang lain, melainkan dia kena buat diri dulu. Jadi maknanya automatik dia akan jadi untuk diri dia dengan semata-mata niat saja aku berihram untuk menunaikan haji. Okey Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nampak gambaran yang ketiga ni, seseorang yang mana niat saja aku berihram menunaikan haji,
Jadi dia tak niat pun fardu haji tu. Itu adalah fardu haji, dia kita panggil hajjah. Kita panggil hajjatul Islam, haji yang pertama. Dia tak niat pun fardu haji, tetapi jadilah itulah fardu haji untuk dia sebab semata-mata niat untuk menunaikan ihram haji. Tuan-tuan nampak? Inilah perbezaan sebab apakah berlakunya perbincangan di kalangan ulama ittifaq wajib niat, ta'yin niat. Ini majoriti di kalangan ulama mengatakan wajib niat. Di sini ulama kata niat mutlaqun niat dia akan kembali niat haji untuk diri dia, tak akan untuk orang lain sebab dia tak pernah buat haji lagi. Jadi semua ini tuan-tuan adalah kerana perbahasan usulul fiqh dalam wajib muqayyad. Ada wajib muwassa', wajib mudayyaq dan juga wajib zusyabahin. Wajib muqayyad ini adalah daripada pecahan wajib bihasabi taqyidil waqti wa adami taqyidil waqti. Sama ada berkait dengan waktu, tak berkait dengan waktu. Yang tak berkait dengan waktu dipanggil apa? Al-wajib al-mutlaq. Yang berkait dengan waktu dipanggil wajib muqayyad. Okey, cukup sekadar itu tuan-tuan. Kita ada masih berbaki satu lagi, kita tak sempat pada hari ini insya-Allah. Bukan satu, tetapi ada dua lagi wajib yang kita nak bincangkan. InsyaAllah kita akan tangguh pada minggu hari Isnin nanti. Kita akan bawa ke hari Isnin nanti. Dua lagi perkara wajib yang tuan-tuan perlu tahu sebelum kita masuk perkara al-mandub, perkara sunat. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa pada pengajian kita pada pagi yang mulia ini, sama-sama kita tekan butang share untuk memanjangkan pengajian usulul fiqh yang mudah kita pada pagi ini dalam bab al-ahkamu syar'iyyah, dalam bab hukum hakam syarak, yang mana tuan-tuan boleh lihat pecahan-pecahan yang kita sebutkan tadi. Tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita, kerana ramai orang beranggapan usul fiqh susah. Sebenarnya memang susah, tetapi insya-Allah ada gambar rajah yang boleh memudahkan tuan-tuan puan-puan. Okey tuan-tuan, terlepas kita punya pengajian pada pagi ini secara langsung ataupun yang telah lalu, boleh terus lajari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh lajari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Insya-Allah tuan-tuan boleh lihat playlist kami di sana. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.